Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini saya dapat luangkan masa untuk bersama-sama dengan anda tentang bagaimana nak menggunakan cloud .ai ni. Pertama anda kena register lah. So bila anda sebut pasal register, sebaik-baiknya guna continue with Google ni lah. So kalau anda tanya dengan saya, sekiranya anda nak guna Google terus, anda boleh terus pergi ke arah continue with Google ni. Sekejap lagi saya tunjuk pada anda lah. Jadi kalau anda tengok dekat sini, banyak orang bertanya tentang apa sebenarnya Cloudy ni. Jadi dia pun sama juga macam AI yang lain. Ya, sebelum ni kita banyak guna ChatGPT. So Cloudy ni pun dia ada AI dia tersendiri. Cuma kalau dengan saya lebih suka dia digabungkan dengan Harpa AI lah. Sekejap lagi saya tunjuk pada anda bagaimana gerak kerja dia kan. Dan kalau anda tanya dengan saya, kenapa kita nak kena guna ni kan? So, sama juga keadaan dia. Bila kita sebut pasal AI, kita nak memudahkan kerja. Bukan kata kita nak guna 100% daripada apa yang ada. Tapi kita nak menggunakan gerak kerja macam mana kita nak mudahkan urusan kita setiap kali kita nak mengetahui perkara-perkara yang kita nak buat. Contohnya kita nak buat copywriting, nak buat skrip untuk video, untuk skrip untuk follow up, kita nak buat untuk website, kita nak buat untuk SMS, untuk email, semua boleh, tak ada masalah. Cuma bezanya kita kena pandai buat prompting, yang mana prompting tu dimudahkan kerja kita untuk buat secara auto akan datang. Dan yang paling penting dia ada juga yang berbayar, versi percuma dan versi berbayar. Ni dia. Dia sama juga, Cloudy ni free kalau kita nak guna, usage dia kata limitation lah. Ada limit-limit dia lah, satu hari berapa kali saja kan. Okey. Tapi lah masa yang sama dia kata kalau anda nak pakai Cloudy Pro boleh tak? Boleh. Tapi buat masa ni kita explain dulu Cloudy yang berbentuk percuma dahulu. Jadi permulaan untuk anda semua, anda perlu gunakan gerak kerja continue Google, kemudian pilih salah satu Google yang anda pakai, anda sign up dan sebagainya. Lepas dah sign up, anda akan jadi macam saya ni lah. So bila saya dah klik saja continue, dia terus masuk sebagai Cloudy AI. Nampak tu? Dia ada. Dan dia detect nama kita. Dia detect nama kita. Good morning Tuan Izan. Kalau petang good afternoon. Malam nanti dia akan sebut lah. Dan dalam sesi yang saya suka ni, sebab walaupun kita tengok dia sekarang ni dia punya tahap, dia ada beberapa lah. Kalau anda tengok sini untuk upgrade ni, kalau saya buka upgrade ni, dia kata 5 kali more usage daripada kalau kita nak guna, dia kata 5 kali lagi lebih dia kata. Dan apa yang ada kat dalam sini sebenarnya dia tambah baik lagi dia punya gerak kerja tu. So kalau tanya dengan saya, dia ada kelebihan-kelebihan, iaitu dipanggil data engine dia berbeza lah. So macam ni kan, access to cloud 3 Opus ni lagi powerful lah. Cuma saya nak tunjuk pada anda untuk versi percuma pun sebenarnya dah bagus. Sebenarnya dah bagus. Versi percuma sebenarnya dah bagus. Kalau anda ada ruang, contohnya kalau anda tanya dengan saya dekat dalam ni, dia mudah faham. Contoh kalau kita buat macam ni, contoh saya type sini, saya ada buku storytelling yang sangat membantu usahawan kita tulis lah. Jadi kita buat dulu, kita tulis dulu. Okey. Dia sangat membantu usahawan dalam mencari prospek menggunakan cerita. So dekat sini tolong buatkan satu copywriting untuk saya menjual buku ini. So kalau kita dapat tulis macam ni kan, kita just type saja, nanti dia akan bantu kita untuk menulis dengan lebih kemas lagi lah. So ini kelebihan yang ada pada Cloudy AI ni. Sebab apa? Dalam Cloudy AI ni saya tengok dia lebih kemas dia punya bahasa. Berikut adalah sebuah kooperatif yang saya buat untuk menjual buku storytelling yang membantu usahawan mencari prospek menggunakan cerita. Judul dia, nampak? Kuasai seni bercerita, raih prospek tak terbatas. So kalau kita tengok bahasa dia sebegini, tertarik mencipta hubungan lebih kuat dengan calon pelanggan anda, ingin meningkatkan tingkat konversi penjualan bisnes. So kalau anda tengok macam ni rupa dia, anda boleh tulis kat ni macam biasa. Saya mahukan dalam bahasa Melayu Malaysia. So kalau
Kalau kita cakap, dia mudah ingat. Nampak? Kuasai seni bercerita, raih prospek tanpa sepadan. Nampak? Dia lagi cepat lah. So, andai katalah kita guna prompt yang sama di dalam ChatGPT, tengok saya pakai prompt yang sama dalam ChatGPT. So, kita cuba ambil yang tadi kita buat tadi. Sekejap Kali ni kita ambil apa beza dia. Tengok sini, saya masuk sini. Kemudian kita masukkan lagi dekat sini. Sekejap lagi kita tengok perbezaan antara dua ni. Okey, kejap Okey. Okey. So now saya akan kecilkan skrin ni. So saya nak buat setengah-setengah, so at least kita boleh nampak dua-dua sekali lah, berbeza kan. Okey, kejap saya letakkan sebelah sini. So anda akan nampak lah ada dua skrin kat sini kan. Nampak? Yang ni ChatGPT, yang ni Claude AI lah. Jom kita tengok apa yang menarik. Okey. Kalau anda tengok dekat sebelah kiri saya adalah Claude AI. Yang ni saya kecilkan, jadikan dia 125 juga. Anda boleh tengok sini kan. Nampak? Dekat sini kalau anda tanya dengan saya, dia punya berikut adalah kooperatif dalam bahasa Melayu Malaysia untuk menjual buku storytelling. Tajuk dia kuasai seni bercerita, raih prospek tanpa sempadan. Terokai kekuatan cerita untuk meningkatkan perniagaan anda. Anda tengok mana bahasa yang lebih sedap. Apakah rahsia di sebalik kejayaan perniagaan yang berjaya? Jawapannya mudah, cerita dalam buku seni berstorytelling untuk usahawan. Anda akan dibawa. Tapi yang ini anda tengok dia punya punchline tertarik untuk membina hubungan yang lebih kukuh dengan bakal pelanggan anda. Nampak? Dia punya ayat tu awal-awal dia dah bagi satu hook yang menarik lah. Berbeza dengan ChatGPT, dia masih lagi menggunakan bahasa yang agak bagi saya formal sedikit. Tapi yang ni dia formal tetapi dia punya punchline tu kuat. Ni kelebihan yang ada pada Claude AI ni. Anda tengok bahasa dia, tertarik untuk membina hubungan yang lebih kukuh dengan bakal pelanggan anda, ingin meningkatkan kadar penukaran dan jualan perniagaan anda jika ia buku storytelling untuk usahawan adalah penyelesaiannya. Dalam dunia perniagaan yang berdaya saing, kemahiran bercerita yang memukau boleh menjadi senjata rahsia anda. Buku ini akan mendedahkan rahsia di sebalik storytelling yang berkesan. Cara untuk menyampaikan mesej anda dengan cara yang memberi kesan, mendalam dan menggerakkan audien untuk bertindak. Dengan panduan langkah demi langkah, anda akan mempelajari. Nampak? Ayat dia ada juga, sama juga dengan panduan. Anda akan dibawa dalam penggambaraan yang menarik untuk memahami bagaimana cerita boleh menjadi alat terkuat dalam pemasaran. Yang ni dibagi tahu cara untuk membina cerita yang memukau dan menghubungkan dengan audien, kekuatan emosi cerita dan bagaimana ia mempengaruhi prospek. Teknik untuk mencipta cerita memikat dan mengesan. Tapi kalau dari segi point anda boleh tengok lah berbezanya point dia olah. Berbezanya dia point dia olah. Dan anda boleh tengok sini tempah sekarang dan nikmati diskaun 20% untuk pelancaran perdana. Klik pautan di bawah untuk mendapatkan buku anda hari ini. Ni. Anda tengok ada perbezaan dua perkara kat sini. Ni perkara yang pertama anda tengok, jangan biarkan perniagaan anda terpinggir daripada persaingan yang sengit, dapatkan salinan seri. Ni dia punya bahasa pun nak kena tingkatkan lagi. Maknanya kita kena prompt lagi dengan lebih cantik lagi. Andai kata saya nak buat variasi lain, tengok saya masukkan ni. Buatkan dua variasi berlainan. Berlainan. Objektif sama seperti di atas. Okey. So yang ni saya copy juga. Jom kita pergi dekat bahagian yang kedua sini. Kita minta dibuat dua variasi. Anda boleh tengok beza dia. Kalau anda tengok ChatGPT sebelah kanan ni, anda boleh tengoklah ungkapan rahsia perniagaan berjaya melalui karya seni berstorytelling. Adakah anda ingin memperlukan perniagaan anda dengan cara yang baru berkesan? Jawapan terletak dalam buku menguasai storytelling. Dalam buku ini akan anda belajar mengaitkan emosi dan sebagainya. Jangan biarkan perniagaan. Okey. Bahasa dia lebih kurang sama seperti yang kita tengok dekat atas. Dan yang ni kalau anda tengok memperlukan perniagaan anda melalui kekuatan cerita yang membangkitkan. So dia punya bahasa agak itulah saya kata dia punya bahasa ChatGPT boleh dipakai. Cuma bezanya dia tidak punch line dekat bahagian audience yang kita target lah. So kalau anda tengok kat sini tengok adakah anda terperap dengan produk atau perkhidmatan yang hebat? Nampak beza kan? Beza. Ni dua perkara yang nampak kesan daripada kita nak guna ni.
Jadi bila kita tengok sebegini rupa baru kita faham lah pengolah caraan dia, pengolah caraan dekat Cloudy AI ni nampak lebih versatile dan dia memahami macam mana keadaan kita nak mengguna prompt yang sama tetapi berbeza dia punya pandangan tu. Ni dua engine yang berbeza lah. Free, dua-dua pun free, sama je, tak masalah. Kan? Jadi daripada kawan-kawan saya pun kita ramai cakap Cloudy AI ni dia memberi satu gerak kerja yang lebih cantik dan kemas lah. Okay, jom kita tengok lagi. Yang ni kalau anda tengok cerita tajuk mempeluaskan perniagaan. Cerita anda kunci membuka pintu kejayaan perniagaan. Nampak tak? Beza kan? Beza kan? Ni beza dia. Ini yang saya kata kalau anda tengok dia punya perbezaan ni sangat tinggi lah. Beza dia punya cara pengolahan dia jangan. Cara membina cerita yang menawan dan menghubungkan dengan audiens. Teknik mengintegrasi produk. Rangka cerita terbukti untuk meningkatkan jualan. Kajian kejayaan usahawan yang menguasai cerita dan banyak lagi rasa tersembunyi. Dia bagi tahu. Okey, jangan lepaskan. Jangan biarkan perniagaan anda ketinggalan. Kuasai kemahiran bercerita dan bukakan pintu kejayaan yang selama ini anda impikan. Andai kata saya nak tukar kepada saya nak variasi yang lebih santai dan ianya fokus untuk usahawan di Malaysia. Jadi bila saya bawa masuk perkataan ni, tengok nampak tu? Dia dah mula buat ayat bro pula kan. Apa santai punya pasal kan. Okey, jom kita tengok sini pula. Buat benda yang sama, tengok. Ceritakan perniagaan anda dengan gaya berjaya. Okey, yang ni nampak ni, jika anda ingin menjadikan perniagaan anda berjaya dengan cara yang lebih santai dan yang ChatGPT ni dia kita kena prompt lebih tinggi lagi dia punya cara nak santai tu. Tapi kalau kat sini kan tengok. Bro, nak tambah pelanggan dengan cerita kau. Korang dah ada produk atau perkhidmatan terbaik tapi masih tak dapat sambutan memeluaskan pelanggan. Tak apa bro. Buku storytelling untuk usahawan akan akan ajar korang cara memikat pelanggan. Dalam buku ni jangan tangguh lagi bro. Orang nampak? Dia punya pemahaman cepat. Berbeza dengan ChatGPT yang ada, dia lambat dia punya faham. Yang ni dia tahu dah. Kita memang nak cerita yang santai. Jadi dekat ChatGPT dia lambat dia nak adapt dengan kita punya cara kita nak sampaikan. So dekat sini dia ada nampak kesan yang lebih bagus iaitu dia dapat menggunakan gerak kerja yang semini. So anda dah tengoklah perbezaan kalau anda tanya dengan saya kenapa saya beralih arah ke Cloudy AI, saya tengok dia punya cara untuk penyampaian tu saya tengok luar biasa lah. Ni cara penyampaian dia saya tengok luar biasa bagi saya sebagai copywriter. Saya rasa Cloudy AI ni satu lagi perubahan besar lah untuk kita semua. Dan saya minta pada anda semua cuba untuk anda punya produk. Dan sebaik-baik produk anda tulis kat bahagian atas ni sebaik-baiknya anda cerita keseluruhannya. Kalau dapat anda ceritakan keseluruhannya lebih bagus. Anda cerita berapa banyak bab dia, contoh apa kelebihan dia, apa USP dia, apa. Kalau anda boleh cerita detail macam tu, lagi-lagi bagus. Dan permintaan pertama yang seterusnya jangan lupa tolong bawa masuk ni. Saya mahukan dalam bahasa Melayu Malaysia. Ni kelebihan yang kita kena minta dekat ni. Dua-dua pun sama. Kita kena minta benda yang sama juga. Mesti kena diletak dalam bahasa Melayu Malaysia lah. Okey, dekat situ baru kita tengok lah. Cuma bezanya dalam ChatGPT, dalam dia punya bahasa Melayu Malaysia tu masih lagi kepada profesional, dipanggil bahasa yang nampak kaku lah, bahasa baku dan nampak kaku lah kalau untuk dari segi penyampaian kita di media sosial lah. Tapi kalau untuk nak buat konten saya rasa okey saja, tak masalah. Okey, last kali saya nak cuba tengok kita letak kat sini, bolehkah binakan satu artikel 1500 perkataan khusus untuk saya nak menjual buku storytelling ini. Buat tengok saya klik kat sini. Tengok dia boleh tak keluar. Ni yang membuatkan dia cepat faham. Berbeza dengan ChatGPT. Tengok kita masuk. Kita tuang. Okay, kita tengok antara dua ni.
Ni anda tengok disusun tajuk cerita anda kuasa baru untuk menakluk pasaran. Sebagai seorang usahawan, anda sentiasa mencari cara untuk meningkatkan jualan dan menarik lebih ramai pelanggan. Namun dalam dunia perniagaan yang sangat kompetitif, pada hari ini ia semakin mencabar untuk menonjol di kalangan pesaing. Tetapi jangan risau, terdapat satu rahsia yang boleh mengubah persepsi audiens terhadap produk atau perkhidmatan anda. Kuasa bercerita yang memikat. So yang ni kalau anda tengok dia punya ni, dia nampak lah dia ada bold lah. Ni kelebihan ChatGPT, dia pandai boldkan benda ni kan, membangun minat anda melalui seni berstorytelling, kisah kejayaan dari buku menjelajah dunia storytelling. So dia punya main fokus dia, dia bagi lagi tajuk baru lah. Okay. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan sengit, bagaimana cara anda membedakan, ni masih kepada bahasa Melayu. Yang ni dia terus faham, terus buat bahasa Melayu terus. Melayu Malaysia tu. Yang ni masih lagi kepada bahasa Indonesia dia. Buku menjelajah dunia storytelling mengabungkan kekuatan menjelajah dunia storytelling, mak dia tambah lagi. Macam dekat sini dia tak ada tambah, dia fokus kepada apa yang kita nak buat daripada awal, nampak tau. Storytelling untuk usahawan, nampak. Dia sharp. Ni kelebihannya. Dia terpulang pada anda rasa mana satu yang lebih bagus. Bagi saya antara dua ni, saya dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Bagi saya dua-dua boleh pakai. Cuma saya more kepada Cloudy AI sebab dia punya penyampaian tu, anda tengok, bercerita bukanlah semata-mata sekadar menceritakan sebuah kisah. Ia adalah satu kemahiran tinggi yang boleh membentuk minda, menyentuh emosi. Anda tengok dia punya cara dan mendorong tindakan. Apabila anda mendapat menyampaikan mesej anda melalui cerita yang memberasakan, anda membuka pintu untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik. Bermakna dengan bakal pelanggan, inilah rahsia mengapa jenama seperti Apple, Nike, Coca-Cola begitu berjaya dalam pemasaran mereka. Mereka adalah pencerita yang mahir. Kat sini ada tak? Ada contoh tak syarikat lain? Ni tak ada, nampak tak? Sebab tu saya kata apa yang kita sedang guna sekarang dalam Cloudy AI ni, kita nampak dia sangat memahami cara kita nak mengolah sesuatu artikel tu dengan lebih nampak kemas dan nampak benda tu bercerita, benda yang ditulis tu pun nampak poin-poin dia menyusun. Okey, kita first nak buat apa dulu. Walaupun anda tengok dekat ChatGPT dia dah ada poin-poin dia, tapi poin-poin dekat sini dia memang kena untuk usahawan. Dalam buku storytelling untuk usahawan, anda akan mempelajari seni menggunakan storytelling untuk memacu kejayaan perniagaan anda. Dekat sini dituliskan khusus untuk usahawan seperti anda. Nampak? Dia pandai elemen bawa kepada orang tu ada dua hala. Macam sini, selain daripada aspek kreatif, buku ini juga membahagikan bagaimana nak cerita dalam strategi pemasaran anda. Yes, betul. Bagus juga dia punya ni. Anda akan belajar bagaimana cara menggunakan media sosial, laman web, blog dan sebagainya kat situ kan. Ciptakan ikatan dengan pelanggan. Nampak? Dalam strategi usahawan, okey. Nampak? Ada poin yang bagus kat sini. Anda akan belajar bagaimana menggunakan media sosial. Sangat bagus. Ni pun dia ada tu. Tapi exactly kalau anda tengok dari segi 1,500 patah perkataan, memang Cloudy AI dia ambil part of 1,500 tu ada. Macam sini saya ada tapi dia punya penyampaian tu dia nampak ada kekurangan sedikit lah. Actually dua-dua bagus, cuma tinggal lagi antara dua kita nak guna bagaimana. InsyaAllah di waktu lain lagi saya akan berikan video yang berbentuk Harpa AI. Macam ni kita nak guna Harpa AI pula. Harpa AI ialah salah satu software yang boleh diguna pakai di dalam Cloudy AI menggunakan prompt-prompt yang telah dibuat. Dulu kita guna prompt untuk ChatGPT kan yang keluarkan. Tapi sekarang ni kita akan gunakan Harpa AI menggunakan Cloudy AI. So ini yang paling penting. So hari ni saya just review saja perkara ni untuk anda belajar sikit sebanyak. Anda boleh cuba guna Cloudy AI dan anda boleh dapat different dua-dua. Anda buat macam saya buat ni lah, ada dua-dua different. So at least anda akan nampak lah mana satu yang berkesan. So lepas anda dah nampak benda ni, tolong komen dengan saya, bagi saya feedback tentang perkara ni. InsyaAllah apa pandangan anda, apa yang anda nampak, apa yang anda lalui dan anda rasai melalui dua AI ni, tolong komen di ruangan komen insyaAllah. Terima kasih. Wallahu a'lam, yang terbaik daripada Allah SWT, yang kurang baik daripada saya sendiri. Jadi insyaAllah kita belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.